Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian kita pada hari ini ialah tentang peristiwa yang berlaku di Padang Mahsyar. Tapi sebelum tu ingin saya nyatakan di sini apa yang saya sampaikan ini 90% saya rujuk daripada ceramah Ustaz kegemaran saya, iaitu Ustaz Wadi Anwar tentang Padang Mahsyar. Pada mereka yang tidak tahu atau kepada mereka yang terlupa, ingin saya kongsikan Padang Mahsyar ialah tempat di mana kita semua akan dibangkitkan semasa hari kiamat kelak. Pada masa itu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di Padang Mahsyar, daripada manusia bertemu dengan Nabi dan Rasul sehinggalah keadaan manusia yang dibangkitkan dengan rupa fizikal yang berbeza-beza. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini 5 peristiwa Padang Mahsyar yang menginsafkan. 5 golongan di Padang Mahsyar. Menurut Ustaz Wadi Anwar, bila manusia biasa dibangkitkan di Padang Mahsyar kelak, tiada seorang pun yang akan memakai seurat benang. Keadaan panas terik sebab matahari didekatkan. Pada waktu itu, tiada yang akan berbual, tiada yang akan menegur sesiapa, semua menundukkan kepala dan semuanya akan mengorak langkah, berjalan beramai-ramai berkumpul di tengah-tengah Padang Mahsyar. Tapi tidak semua di dalam keadaan yang sama. Terdapat golongan yang akan berjalan kaki. Ini ialah mereka yang kurang amal timbalannya. Bermaksud, mereka masih menjalankan perintah Allah tetapi tidak istiqomah dan masih lagi melakukan perkara yang dilarang. Golongan kedua pula akan menunggang binatang. Ada yang menunggang berseorangan, ada yang berkongsi dengan orang yang lain. Ini ialah golongan orang yang beriman. Sebilangan ulama menyebut binatang yang pernah dijadikan korban, binatang itulah yang akan ditunggang. Bak kata Ustaz Anwar, ini ialah golongan VIP. Terdapat lagi golongan ketiga yang berjalan bukan menggunakan kaki tetapi dengan menggunakan muka, sementara kaki ternaik ke atas. Golongan ini akan menghentak-hentak muka mereka di tanah sehinggalah mereka sampai ke tengah-tengah Padang Mahsyar. Ini adalah golongan yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat pula dibangkitkan dalam keadaan fizikal yang berbeza-beza. Contohnya, ada yang berkepala babi, ada yang berkepala kedai, ada yang dibangkitkan dalam keadaan cacat seperti buta. Ini juga terpulang kepada amalan masing-masing. Golongan kelima pula, wajah mereka akan berwarna hitam, sementara yang beriman dan beramal, wajah mereka kelihatan bercahaya. 4. Semua Nabi dan Rasul ada di Mahsyar. Di Padang Mahsyar nanti, semua makhluk yang hidup di langit dan bumi akan dihidupkan semula. Ini termasuklah 5 golongan makhluk, iaitu manusia, binatang, jin, setan iblis dan para malaikat. Mungkin ada yang terkejut, binatang pun dibangkitkan? Ya, menurut Ustaz Wadi Anwar, semua binatang dari zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Binatang-binatang ini akan membantu manusia di hari perhitungan kita. Kalau seseorang itu banyak berbakti kepada binatang, maka binatang-binatang itu akan membantu mereka untuk masuk ke syurga ataupun mengelak daripada api neraka. Tapi di antara semua makhluk di Padang Mahsyar, yang menarik perhatian ialah keberadaan para nabi dan rasul yang juga ada di Mahsyar sama-sama menunggu untuk Allah Subhanahu wa taala memulakan hari perhitungan. Menurut Ustaz Wadi Anwar, jumlah Nabi ialah 124,000 orang. Jumlah Rasul pula ialah sebanyak 313, sementara yang disebut di dalam Al-Quran hanyalah 25 orang sahaja. Semua mereka ni akan turut berkumpul bersama-sama manusia dan makhluk yang lain. Malah manusia pertama yang akan dibangkitkan di Padang Mahsyar ialah Nabi Muhammad SAW. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Pada waktu inilah semua makhluk akan menunggu selama 50,000 tahun. Ini seperti yang disebut di dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat yang berbunyi, jalan para malaikat untuk naik menghadap Tuhan dalam hari seperti 50,000 tahun bagi orang yang berdosa kerana banyak hitungan hisab. Setelah menunggu selama beribu-ribu tahun lamanya, ada segelintir golongan manusia yang mengerumuni para ulama. Mereka ini meminta para ulama untuk bertemu dengan Nabi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulakan hari perhitungan. Para ulama pun bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam berkata dia tidak dapat membantu kerana kata baginda dia juga pernah melakukan dosa. Dia kemudian menyuruh meminta dari nabi yang lain. Mereka pun bertemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan benda yang sama. Dia juga tidak dapat membantu sebab dia juga pernah melakukan dosa dan menyuruh mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua menyebut benda yang sama. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menggunakan doanya dan sujud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari perhitungan pun dimulakan. 3. 70,000 orang akan dimasukkan ke syurga tanpa dihisap. Hari perhitungan pun bermula. Di antara golongan manusia ini ada golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dibuka buku amal timbangan mereka. Dengan erti kata lain, tanpa dihisap. Bak kata pepatah Ustaz Wadi sekali lagi, ini adalah golongan VVIP. Malah status mereka ini melebihi dari para nabi dan rasul di padang mahsyar. Terdapat 70,000 orang dari umat Nabi Muhammad yang akan terpilih mengikut baginda ke syurga. Bilangan sahabat sahaja pun sudah 140,000 orang. Ini yang seperti diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Selain daripada itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Rajah. Jumlah yang dimaksudkan Nabi melebihi 70,000 orang, di mana ulama berpendapat golongan istimewa ini lebih dari 500,000 juta. Setelah selesai pertimbangan dosa dan pahala, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan Nabi Adam untuk mengasingkan manusia kepada dua kumpulan, iaitu ahli syurga dan juga ahli neraka. Purata penghuni syurga dan neraka ialah satu penghuni syurga bersamaan dengan 999 ahli neraka. Kemudian Allah memanggil sebuah makhluk iaitu kematian. Lalu makhluk itu dibunuh, menandakan tiada siapa lagi yang akan mati. Penghuni syurga akan hidup di syurga selama-lamanya. Begitu juga dengan penghuni neraka yang akan diseksa tanpa mati. 2. Proses timbangan amalan. Nabi Nuh ialah Nabi yang pertama dipanggil dan dibuka buku amalan. Ini diikuti dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Diikuti dengan manusia biasa. Di sinilah masing-masing akan menagih amalan dari orang lain. Bahkan anak akan menagih pahala dari ibu dan ayah. Begitu juga ibu dan ayah akan menagih pahala dari anak-anak. Apatah lagi dengan orang lain. Semuanya semata-mata untuk menyelamatkan diri sendiri. Buku amalan setiap orang akan dibuka dan dipertontonkan semua kebaikan dan kesilapan yang pernah dilakukan di dunia. Tiada siapa yang dapat menyembunyikan setiap kesalahan yang mereka pernah lakukan dan tiada siapa yang akan dapat menipu. Untuk orang-orang soleh dan beriman, mereka akan ditimbang dengan cepat. Apabila habis ditimbang, buku amalan akan dihulurkan kepada mereka. Kalau seseorang itu mengambil buku amalan tersebut menggunakan tangan kanan, ini menandakan mereka adalah ahli syurga. Mereka ini kemudian akan berlari mendapatkan keluarga untuk berkongsi kegembiraan. Sebaliknya, mereka yang setelah ditimbang buku amalan diberi dan mereka mengambil buku tersebut dari belakang, ini menandakan mereka adalah ahli neraka. Mereka akan bergolek-golek menjerit dan menyesal sebelum diheret ke dalam neraka. 1. Destinasi terakhir manusia. Sesiapa yang sudah habis ditimbang dan mereka ialah ahli syurga, mereka akan berjalan menuju ke telaga para rasul untuk berehat sementara menunggu pertimbangan habis. Dan di antara telaga-telaga ini yang paling besar ialah telaga Nabi Muhammad SAW, di mana bilangan cawan di telaga tersebut lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Sebaliknya, untuk penghuni neraka pula, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka mengikut jumlah dosa mereka. Terdapat 7 tingkat neraka yang pernah saya kongsi di video sebelum ini. Saya akan tinggalkan link di description di bawah kepada sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lagi tentang 7 tingkat neraka. Dan itulah peristiwa padang mahsyar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar, diolah dan dikongsikan semula oleh saya untuk perkongsian di video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan follow kami di social media. Selamat berpuasa kepada semua. Saya jumpa di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.